menerangi apa yang di sekelilingnya. Tiba-tiba Allah memadamkan cahaya yang menerangi mereka itu dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat sesuatu pun. Sadaqallahul Azim. Sentiasa bersama berkongsi info terkini, pastinya di IKIM, inspirasi Inforia isu. Lebaran kali ini lebih bermakna bersama Inggeris Auto. Raikan Hari Raya dengan sebuah BMW yang eksklusif dan bergaya. Bukan itu sahaja, nikmati rebate tunai sehingga RM35,000. Kunjungi bilik pameran Damansara atau Puchong atau tinggalkan nombor telefon dan alamat anda di bmw-inggrisauto.com.my. Wakil kami akan menghubungi anda untuk menjadikan impian anda satu kenyataan. Untuk tempoh terhad sahaja, tertakluk terma dan syarat. Tazkirah Ramadan ini dibawakan kepada anda oleh Inggeris Auto Sdn Bhd. Maklumat lanjut layari bmw-inggrisauto.com.my. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Ya Allah ya Tuhan kami terlalu gembira, kami redha. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan kami yang kami sembah dengan sebenar-benarnya. Kami redha Islam sebagai agama anutan kami dunia akhirat kami, dan kami sangat gembira redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusanmu ya Allah, menjadi penghulu kami dunia dan akhirat kami. Muslimin dan muslimat, saya seperti mana biasa tidak lupa alhamdulillah untuk berpesan, mengajak jom kita semua menambah lagi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Kerana yang sudah menang, kalau kita baca sejarah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Quranul Karim sendiri, yang Nabi SAW juga kadang-kadang ada cerita-cerita yang gaib yang mana diceritakan oleh Nabi. Seumpama satu contoh saya sebut sedikit, seorang lelaki yang telah membunuh 99 orang, kemudian akhirnya dia bertaubat. Sebelum itu dia sempat bunuh yang ke-100, kemudian dia bertaubat, akhirnya tetap menjadi ahli syurga. Kenapa? Kerana ada takwa dalam diri dia, rasa takut dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan rasa harapan dia sangat tinggi supaya Allah ampunkan dia, Allah maafkan dia. Itulah yang kita nak dari takwa kita, muslimin dan muslimat, yang kita berada di hujung 10 Ramadan ini, di penghujung 10 Ramadan ini. Bila sudah berlalu, mustahil akan datang. Kemudian kita terpaksa tunggu setahun lagi. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah dengan sebenar-benar rasa takwa, dan jangan sesekali ada di kalangan kamu yang mati kecuali setelah betul-betul kamu semua Islam. Alhamdulillah. Nikmatnya Allah memberi kita pelbagai cara untuk kita mengesahkan kita ini mukmin, kita Islam, kita solat, dan sekarang kita berpuasa. Alhamdulillah. 10 Ramadan yang terakhir, sekali lagi saya ulangi 10 Ramadan terakhir, sengaja saya tidak sebutkan secara khusus malam ataupun siang. Yang penting 10 Ramadan terakhir ni, marilah kita menambahkan lagi amalan kita lillahi ta'ala. Kita cantikkan, kita makin cantikkan, kita makin indahkan, harumkan puasa kita. Bila Allah SWT berikan satu kurnia yang hebat kepada umat Nabi Muhammad SAW, kita lah Nabi beritahu kepada kita, wala khulufu famis saim atyabu indallahi min rihil miski. Contohnya, memang pasti kata Nabi bau busuk, secara zahir ni bau busuk lah yang keluar dari mulut seorang yang berpuasa, sebenarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala lebih harum berbanding dengan bau kasturi. Itulah antara perkara gaib yang hebat dalam bentuk ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada kita, dan kita dah tahu dari awal lagi. Innahu li, bila Allah memberitahu kepada kita dalam hadis kursi, sesungguhnya puasa itu milik aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ana ajzi bihi, dan aku je yang berhak untuk memberi pahala. Maka pahalanya subhanallah terlalu hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sekarang selain dari kita melakukan ibadat-ibadat sunat untuk menambah indah, untuk
kita dekorasikan puasa kita. Jangan lupa ya, muslimin muslimat, ada satu lagi kewajipan kita yang juga difardukan pada tahun kedua Hijrah. Kita pernah sebut benda ni. Difardukan bersama-sama dengan puasa, iaitulah zakat fitrah. Zakat fitrah, zakat yang kita keluarkan kerana kita hidup pada bulan Ramadan. Tak kira sama ada sebahagian Ramadan, sehari Ramadan, sejam Ramadan. Yang penting kita sempat dengan Ramadan tahun ini, kita dan sesiapa dari kalangan tanggungan kita secara khususnya, yang baru lahir pun, kalau malam raya tak adalah pasal dia dah habis Ramadan. Yang penting dia sempat lahir pada bulan Ramadan, maka wajib dikeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah, zakat ini menceritakan tentang kebersihan. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu jelas Allah bagi tahu dalam Al-Quran. Katakanlah wahai Muhammad, ambil. Khudh, ambil. Allah perintahkan kepada pihak yang berwajib ya. Min amwalihim, sebahagian dari harta mereka. Ini walaupun dalam konteks zakat yang dipanggil zakat harta, zakat pendapatan, termasuk juga zakat fitrah. Ambil sebahagian. Khudh min amwalihim sadaqatan. Sedekah yakni di sini sumbangan yang kita kena bagi. Tutahhiruhum, konsepnya adalah untuk membersihkan kita. Ingat ya, kalau kita bercakap dari awal puasa pun, kita bercakap bukan nak membersihkan sekadar jasmani kita ini. Kita dah sebut dari awal, kita ketepikan target kita ataupun tujuan kita secara keduniaan kita. Nak kurus, nak rampingkan badan, nak itu, nak ini. Benda itu didatang sekali dalam konteks berkat. Yang kita nak ialah kita memperelokkan, mengindahkan hubungan kita dengan Allah, bersih hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala bersih. Jadi puasa yang kita lakukan ini, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita. Jadi walaupun Allah janjikan pengampunan dosa, tetapi barangkali dengan sebab kesilapan kita sendiri. Sebab itu kita kena ingat, biasa kita dengar mana-mana ustaz, penceramah ataupun siapa pun, kita dah faham Rasulullah pernah memberi amaran kepada kita. Rubba shaimin. Berapa ramai dari kalangan orang yang berpuasa, laisa lahu hazzun min siyamihi, tak ada apa-apa bahagian dari pahala puasanya, tak ada. Walaupun Allah kata pahala itu Allah nak ambil jadi milik Allah, tapi tak ada pada dia. Maka hampa lah, tak ada sesuatu. Kerana apa? Kerana dia tak jaga mulut. Contohnya, rubba sha'in laisa lahu hazzun min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Kecuali yang dia dapat sekadar lapar dan dahaga saja. Itu orang yang berpuasa. Tapi tak jaga mulut, tak jaga akhlak lah. Mudah ya, tak jaga akhlak dalam bulan puasa. Kalau hak tak berpuasa, malang sangat lah ya. Sekali lagi saya sebut, malang sangat lah. Sesiapa yang tak berpuasa sebelum ni, apa pun saya nak sebut, pasal kita tetap sayang kepada mereka yang ada, kita dakwah mereka. Kan kalau kita baca berkaitan dengan perkara yang berkaitan dengan dakwah, orang yang berdakwah ni dia kena sayangkan semua orang. Maka saya sayang anda semua. Walaupun anda tak puasa sekarang ini, barangkali saya tidak menuduh sesiapa. Saya tahu para pendengar di sini memang berpuasa, tapi kalau ada yang tak berpuasa dan terdengarlah apa yang saya sebut, ada baki ini, puasalah. Kemudian habis Ramadan, qada'lah. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. At-taibu min zambihi kama la zambalahu. Kerana Allah dah janji orang yang bertaubat kepada Allah dari segala dosanya, Allahu Akbar, seperti orang yang tidak pernah buat dosa. Jadi jangan pula ambil hadis ini fahamnya terbalik. Jadi ambil peluang, tak apalah satu hari, satu masa nanti bila sampai umur 40, kononnya. Umur 50 baru nak bertaubat. Kita tak tahu mati itu berlaku bila. Balik kepada cerita yang saya nyatakan tentang sedekah ataupun disebut zakat fitrah ini. Zakat fitrah ini bukan cerita untuk membersihkan harta. Ya, memang ada pasal kita keluarkan harta. Tetapi yang lebih penting ialah membersihkan ibadat kita. Biar sampai kepada Allah suci, murni, bersih, indah, wangi di sisi Allah SWT. Sebab itu Rasulullah SAW sebut, annaha tuhratul lis-saim minal lagwi war-rafath. Zakat fitrah ini adalah pembersih kepada orang yang berpuasa dari akhlak dia ataupun sikap yang tidak berakhlak dia semasa dia berpuasa bulan Ramadan ni. Mungkin dia terlalu banyak perkara sia-sia yang dia lakukan,
bahkan kadang-kadang dia mengucapkan perkataan yang buruk. Sedikit saya nak sentuhkan di sini berkaitan dengan zakat fitrah ini juga ya. Kalau kita tengok bila kita nak pergi bayar, ada kategori dia. Ada kebanyakan negeri dia ada 3 lah kategori. Ada yang saya perasan ada 1 je, RM7 contohnya. Ada yang RM14, ada yang RM21. Kenapa ada kategori? Itu supaya kita kenal diri kita sendiri. Kata para ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maknanya siapa yang kenal diri dia, dia akan kenal Tuhan. Maknanya dia akan tahu memberi hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau macam kita ni jenis makan beras mahal, keluarkanlah yang mahal. Walaupun mungkin dalam keluarga kita 10 orang, kerana kalau kita mampu makan beras mahal, maknanya pendapatan kita Allah sudah luaskan kepada kita. Sediakan, peruntukkan. Kita nak orang lain pun dapat makan beras mahal, itu contoh. Walaupun yang kita keluarkan itu dalam konteksnya wang, duit ringgit yang kita bayarkan. Yang penting, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah kata kamu sesekali, ini peringatan dari Allah, kamu sesekali tidak akan mencapai satu tahap albir. Bir ini berkebajikan, baik. Kalau kita sebut para malaikat contohnya, kita sebut al-malaikatul abrar, kita sebut sifat dia sekali, orang yang abrar. Kemudian orang ahli syurga, innal abrara lafi na'im. Mereka yang hidup penuh dengan kebajikan, mati nanti penuh dengan kenikmatan. Jadi Allah bagi tahu kepada kita, kita tak akan sampai tahap tersebut. Ada di kalangan ulama yang menyebut, bahkan kata setengah ulama, ini pandangan walaupun tidak ada satu hadis yang khusus, katanya wallahu alam, Allah lebih mengetahui. Ini ijtihad mereka, istiqra, analisa dan ijtihad mereka. Mereka kata bahkan ada pintu syurga dinamakan babul abrar, wallahu alam. Saya sebut di situ wallahu alam. Yang penting, kalaulah kita memberi zakat dengan nilai yang terbaik, itulah yang sebenarnya yang terbaik untuk puasa kita. Dan itulah hikmah sebenarnya untuk menyucikan ibadat kita, menyucikan nurani kita, ruh dan hati nurani kita, seterus sekaligus mengangkat kedudukan kita di sisi Allah. Mudah-mudahan kita tergolong dari golongan yang abrar. Jangan lupa, sampai kita berhari raya tiba-tiba kita tidak mengeluarkan zakat, perbuatan itu boleh menjadi satu dosa. Sekali lagi saya sebut, mereka yang tidak mengeluarkan zakat, selewat-lewatnya, ada pandangan menyatakan pada hari raya itu sendiri. Kalau terlewat selepas solat raya, ini pandangan ulama. Kita tinggalkanlah apa yang disebut perbahasan tersebut. Yang penting, lebih penting, keluarkan zakat itu sebelum kita melaksanakan solat sunat hari raya Idul Fitri. Itu yang terbaik. Sekarang nak keluarkan hari ini, boleh. Yang penting keluarkan, jangan sampai terlewat sehingga selepas kita melaksanakan solat Idul Fitri. Jadi sekadar itu muslimin dan muslimat, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tazkirah Ramadan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Inggeris Auto Sdn Bhd. Maklumat lanjut layari bmw-inggerisauto.com.my. Lebaran kali ini lebih bermakna bersama Inggeris Auto. Raikan hari raya dengan sebuah BMW yang eksklusif dan bergaya. Bukan itu sahaja, nikmati rebate tunai sehingga RM35,000. Kunjungi bilik pameran Damansara atau Puchong, atau tinggalkan nombor telefon dan alamat anda di bmw-inggerisauto.com.my. Wakil kami akan menghubungi anda untuk menjadikan impian anda satu kenyataan. Untuk tempoh terhad sahaja, tertakluk terma dan syarat. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Kapsul tafsir Al-Quran ini dibawakan oleh Kamal & Kamal Pest Control. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Sesiapa yang beramal soleh dari lelaki atau perempuan sedang dia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang mereka telah kerjakan. Pendengar sekalian, ayat ini
Allah Subhanahu wa taala memberikan janjinya kepada semua hamba-Nya yang mengerjakan amal soleh dalam keadaan ia beriman. Maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia. Janjinya tidak hanya kepada golongan lelaki, bahkan golongan wanita tidak pernah ada diskriminasi oleh Allah Ta'ala dalam soal balasan dan ganjaran. Yang dimasukkan dengan kehidupan yang baik dalam tafsir disebut ialah kesihatan, rezeki yang halal lagi baik, ketenangan jiwa dan fikiran, serta petunjuk Allah dalam melakukan ketaatan. Bahkan terdapat hadis yang turut menyebut bahawa ia termasuk juga dengan qanaah atau disebut sebagai kecukupan. Kecukupan dengan yang sedikit sesungguhnya lebih baik daripada ketidakcukupan dengan yang banyak. Inilah yang dinamakan sebagai barakah dalam rezeki. Hakikatnya kita sering tersalah sangka tentang kehidupan yang bahagia. Disangkakan kaya itu membahagiakan, rupa-rupanya tidak, kerana bahagia itu tidak boleh dibeli dengan kekayaan. Kebahagiaan hakiki hanyalah bila Allah Subhanahu wa taala melimpahkannya kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Dan Allah telah letakkan syarat, iaitu syarat iman dan amal soleh. Maka berimanlah dan beramal soleh, nescaya kita akan hidup bahagia di dunia sampai akhirat. Kapsul tafsir Al-Quran itu tadi dibawakan oleh Kamal & Kamal Pest Control. Kamal & Kamal Pest Control, peneraju perkhidmatan kawalan serangga anai-anai Bumi Putra Islam sejak 1985, memenuhi piawaian ISO 9001 dan berlesen oleh Jabatan Pertanian Malaysia. Pertama di Malaysia, inovasi kawalan anai-anai 7 tahun jaminan untuk perlindungan kediaman anda. Kamal & Kamal sedia dihubungi di 019-755-2625 atau di www.kamalandkamal.com. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Masjid Jami' Sultan Ibrahim Muar, Johor. Salah satu daripada binaan dan bangunan bersejarah di daerah Muar ialah Masjid Jami' Muar atau Masjid Jami' Sultan Ibrahim Muar. Ia terletak di Bandar Maharani Muar di negeri Johor. Lokasi masjid ini adalah di Jalan Petri, berdekatan dengan muara Sungai Muar. Masjid Jami' Muar yang pertama dipercayai dibina sekitar tahun 1884 dan 1887. Letaknya masjid asal ini ialah dalam kawasan balai Masjid Jami' yang ada sekarang. Ia juga dikenali sebagai Masjid Kubur kerana terdapat kubur-kubur di perkarangan masjid ini. Dalam hikayat Johor kedua oleh Meja Datuk Haji Muhammad Said bin Haji Sulaiman, ada disebutkan tentang masjid ini. Di antaranya, ada pun bandar yang ternama dalam Muar dinamakan Bandar Maharani, dibuka pada tahun 1884. Tetapi pada tempoh baginda almarhum Sultan Abu Bakar itu mangkat, belumlah ada rumah sewa daripada batu, melainkan rumah tiang kayu 2 lapis beratap genting. Pejabat kerajaan rumah atap di tanah berdinding papan dan masjid bertongkat batu beratap genting. Masjid Jami' Muar adalah merupakan nama pertama yang diberikan sempena pembuatan masjid dan merupakan masjid yang tertua di daerah Muar ini. Pembinaan ini dibina pada hari Ahad bertarikh 21 Rejab 1343 Hijriah bersamaan 15 Februari 1925 dengan pembiayaan Kerajaan Negeri Johor dan Khairat Ahli Negeri Johor Darul Ta'zim. Seni bina masjid ini telah dilukis oleh pelukis Johor pada masa itu, iaitu Encik Sulaiman bin Haji Ilyas. Pembinaan tersebut diketuai oleh Meja Al-Haj Muhammad Said bin Haji Sulaiman. Masjid Jami' Muar telah dirasmikan dengan nama Masjid Jami' Bandar Maharani oleh Pemangku Raja Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Tunku Mahkota Johor ketika itu, bersama-sama Menteri Besar Datuk Mustafa bin Datuk Jaafar pada hari Jumaat jam 11 pagi pada 29 Ramadan 1347 Hijriah bersamaan 28 Februari 1930. Antara keunikan masjid ini ialah sebuah jam matahari yang ditempatkan di luar pekarangan masjid. Suatu masa dahulu, ia digunakan bagi menentukan masa dan waktu solat.
Pelbagai aktiviti berkaitan agama Islam telah diadakan di sini. Antaranya ialah sambutan Maulidur Rasul. Di masjid ini juga Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Iskandar telah berkenan mengisytiharkan Muar sebagai bandar diraja Johor pada sambutan Maulidur Rasul 1433 Hijriah bersamaan pada tahun 2012. Kalau pada bulan Ramadan, salah satu dari bulan yang Allah kurniakan kepada kita. Kerana kita faham ibadat puasa ini Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan juga kepada umat sebelum kita umat Islam. Jadikan Ramadan anda tahun ini lebih bermakna dengan ikuti segmen khas Tazkirah Ramadan bersama dengan Ustaz Wan Suhur Bani Leman sepanjang Ramadan pada jam 1.30 tengah hari dan 5 pagi. Eksklusif di Radio IKIM. Bunyi air ini mungkin biasa bagi kita, tetapi luar biasa bagi mereka di Yaman. Ianya menjadi penentu sama ada mereka boleh hidup esok hari atau sebaliknya. Saya Ustaz Syarizan Daud At-Turabi mengajak anda semua Ramadan kali ini bersama Pertubuhan Kasih Insan Malaysia demi air bersih untuk Yaman. Moga Ramadan kita memberi harapan baru untuk mereka. Layari kasihinsan.org atau hubungi 012 7030 788. Kasih Insan, kasihi Yaman. Irfan, macam mana dengan persiapan masuk pertandingan Vicky tu? Oh ya, sempat lagi kan nak hantar penyertaan? Sempat, kan 31 Julai 2023 tarikh tutup penyertaan. Oh, kalau macam tu jangan buang masa. Jom pilih tema. Saya nak berlakon tahu. Boleh ya? Boleh, awak jadi mak. Alah, saya nak jadi heroin. Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM sedang menganjurkan pertandingan mereka cipta video pendek kefahaman Islam untuk penuntut IPT. Hantarkan karya anda sebelum atau pada 31 Julai 2023. Juara bakal membawa pulang wang tunai bernilai RM15,000. Untuk keterangan lanjut layari www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan 0362046320 atau 0362046322. Selamat menyambut bulan Ramadan yang mulia, bulan yang penuh keberkatan. Ayuh kita, lipat gandakanlah rezeki kita di bulan yang mulia ini dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-2110-00520. Jom berwakaf. Cili merah, cili hijau, kita blend. Masuk ke dalam tu, tahu santan, dia jadi kuning lembut. Minyak tertumpah di atas rantai model kan? Cepat-cepat kita taruhkan garam. Taburkan garam. Garam halus lah, garam biasa tu. Taburkan kat rantai supaya dia tidak licin. Nak handal memasak macam-macam resepi? Dengarlah Radio IKIM. Nak dapat macam-macam tips? Dengarlah Radio IKIM. Chef-chef yang dijemput dari pelbagai kepakaran dan pengalaman tahu? Sekejap. Saya tak sebut lagi rancangannya apa. Rancangan dapur kita lah. Dengarkannya setiap Isnin jam 3.10 petang hanya di Radio IKIM. Seorang anak kecil sedang bermain pasir. Telah tahu menimbang antara setup burung pasir dengan sehelai daun. Kotor dan bersih, lalu jelek menyentuhnya. Lewat seorang budak laki-laki dengan lastik di tangan, mengintai-ngintai seekor burung. Hei, mengapa membunuh? Jerit anak itu. Ia juga mau hidup sepertimu. Lalu memandang budak itu dengan benci. Anak kecil itu dalam usia semuda itu, jiwanya telah tersemai erti kemanusiaan. Kiranya dia sedar dunia hari ini, pasti dia mengeluh dengan 1000 sesalan. Ramadan bulan keampunan untuk mereka yang mohon keampunan.
Jom kita solat taubat dan istighfar setiap malam untuk dapat keampunan dari Allah. Teruskan bersama Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami, daripada saya, Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah. Lembah Kelang 91.5 FM. Tengah hari bersama Siti Rohani Surani di Aspirasi 134. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Mati orang kita tak boleh kawal kan? Sama juga dengan rezeki orang pun kita tak boleh nak kawal. Kalau hak dia Allah akan beri. Kalau hak kita tak ada istilah tertukar ya. Tak ada. Jadi moga dapat kita berpada dengan bahagian masing-masing atas dunia ini. Dan Ramadan yang berbaki ini kalau kita benar ingin mohon syurga Allah Ta'ala diampunkan dosa, maka hati dulu harus dibersihkan dari segala penyakit hati, dengki, iri hati, dendam, marah ya. Rasa mungkin nak anai orang ke apa. Jadi bimbang ia merosakkan segala pahala kita selama ini dan juga Ramadan yang kita sedang jalani kini. Takut-takut ini yang terakhir buat saya dan anda. Moga ingatan itu dapat benar-benar dihayati untuk saya dan anda.
inspirasi, euforia, Islam. Semuanya di IKIM.